Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Amira Syafika binti Roslan 19 BB08076. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang pertama yakni an Umar ibn Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Maksudnya dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya yang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk dikahwininya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrah itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama menerangkan berkaitan dengan niat. Niat adalah teras segala amalan. Dengan adanya niat, kita akan jadi lebih jelas apabila melakukan suatu perkara. Lebih-lebih lagi, perkara yang baik. Jika seseorang itu mempunyai niat, lebih jelas dia melakukan amalan tersebut kerana dia ada satu pegangan yang untuk dicapai. Apabila seseorang itu mempunyai satu niat yang buruk tetapi tidak melakukannya, itu tidak dikira sebagai satu niat. Ada ulama berkata, boleh jadi amalan itu kecil menjadi besar kerana niatnya dan ada juga amalan itu besar menjadi kecil kerana niatnya. Oleh itu, niat itu memain peranan apabila melakukan sesuatu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang seterusnya, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa hajjul bait wa shamu Ramadan. Rawahu Tirmizi wa Muslim. Yakni bermaksud daripada Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara. Naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram dan menunaikan dan melakukan puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Hadis yang seterusnya adalah hadis yang ketiga, iaitu menerangkan berkaitan dengan rukun Islam yang mempunyai 5 perkara. Rukun Islam ini dikatakan sebagai satu binaan yang mempunyai 5 tiang. Jika salah satu tiang runtuh, maka tidak kukuhlah sebuah binaan itu. Seperti yang kita tahu juga, jika kita sebagai umat Islam seharusnya berpegang kepada rukun Islam ini sebagai panduan hidup. Dengan adanya rukun Islam ini dapat membayangkan bahawa rukun-rukun ini perlu ditegakkan oleh setiap umat Islam sebagai satu tanggungjawab yang diberi oleh Allah. Dengan adanya rukun Islam ini, sesungguhnya kita akan ada kesempurnaan, ketegahan, keuntuhan dan keelokan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kelima, hadis 40 Imam Nawawi. An Ummil Mukminin Ummil Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan kita yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Pengajaran yang boleh kita dapat dalam hadis seterusnya adalah Islam adalah agama yang sempurna dari semua dasar dan prinsipnya. Jika ada pokok tambah atau ubah suai, ini dikira sebagai bid'ah yang diharamkan dan ajaran sesat. Setiap Muslim haruslah menjauhkan diri daripada melakukan perkara bid'ah ini. Seperti yang kita tahu, perkara bid'ah ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan mendapat dosa besar, dan ia dikira sebagai ajaran sesat. Maka kita haruslah mempunyai pegangan agama yang kuat supaya perkara walaupun kecil tidak mudah mempengaruhi iman kita dan sentiasa ingat kepada Allah.